Bersama saya Azlin Arif dalam rentasan berita edisi 804. Antara paparan utama. PM hilang majoriti tapi enggan letak jawatan. Darurat bukan penyelesaian masalah. Masyarakat Islam digesa tolak pemimpin berimej mungkar dan munafik. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Perdana Menteri Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin sudah mula hilang sokongan ahli parlimen kerajaan tetapi masih berdegil enggan meletakkan jawatan, kata Pengerusi Biro Undang-Undang Kanun Amanah Muhammad Hanifah Maidin. Beliau mengimbas kembali kemarahan rakyat terhadap bekas Perdana Menteri Malaysia Tun Dr. Mahathir Mohamad dan Datuk Seri Najib Razak atas pelbagai alasan. Tapi untuk bersikap adil kepada Tun Dr. Mahathir, beliau menjadi Perdana Menteri melalui pilihan raya dengan mandat rakyat, kata Hanifah. Tak pernah tebuk atap dan tak pernah cuba kekal berkuasa melalui darurat. Malahan sanggup letak jawatan PM ketika kedudukan politiknya sedang berada di posisi yang paling selesa masa kali pertama dan bila rasa beliau tidak ada lagi majoriti masa kali kedua. Ujarnya dalam kenyataan di Facebook. Menurut beliau, Najib pula berhadapan dengan isu kleptokrasi dan isu One Malaysia Development Berhad 1MDB. Tetapi beliau masih berani membuat pilihan raya bagi mendapatkan mandat rakyat untuk kekal berkuasa. Dan bila kalah pilihan raya umum ke-14, beliau mengaku kalah dan serah kuasa walaupun beliau sedar dan tahu ianya amat berisiko tinggi hingga boleh didakwa dan terdedah macam-macam, kata Hanifah lagi. Beliau menggelar Muhyiddin sebagai Perdana Menteri tebuk atap yang tidak pernah ada mandat rakyat untuk menubuhkan kerajaan. Khianat mandat rakyat, beli kesetiaan dengan pelbagai pelantikan itu dan ini, ujarnya. Kata Hanifah, Muhyiddin melantik agamawan sebagai anggota kabinet dan membesarkan saiz kabinet. Muhyiddin juga menghidupkan balik unit propaganda Barisan Nasional, Jabatan Hal Ehwal Khas, Jasa serta melaksanakan Undang-Undang 2 Darjat. Kini minta darurat sekali lagi dan berjaya dapat atas alasan COVID-19, kononnya walau baru isytihar Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Dah mula hilang sokongan MP dari pihak government tapi masih ketegak tak mahu letak jawatan. Shame on you, PM tebuk atap, tegas bekas timbalan Menteri Undang-Undang itu. Sebelum ini, Ahli Parlimen Macan Datuk Ahmad Jazlan Yaakob dan Ahli Parlimen Gua Musang Tan Sri Razali Hamzah dilaporkan menarik sokongannya terhadap Kerajaan Perikatan Nasional. Langkah itu dituruti oleh Ahli Parlimen Padang Rengas Datuk Seri Muhammad Nazri Aziz yang secara rasmi mengumumkan beliau menarik balik sokongan ke atas Muhyiddin. Dalam kenyataan medianya, Nazri berkata, "Saya pada hari ini saya nak mengumumkan saya Muhammad Nazri bin Abdul Aziz, Ketua UMNO Bahagian Padang Rengas, merangkap Ahli Parlimen UMNO Barisan Nasional Kawasan Padang Rengas. Dengan ini dan dengan rasminya, saya menarik sokongan yang diberikan kepada Tan Sri Muhyiddin untuk membentuk kerajaan sedia ada." Benar seperti yang disebut oleh Timbalan Presiden Amanah pada November lalu. Sebenarnya Kabinet Muhyiddin telah runtuh pada 23 Oktober 2020 lalu apabila Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menolak permohonan Muhyiddin untuk pertama kali bagi mengisytiharkan darurat. Jangan ada politikus yang bergayut di pagar istana meraih simpati untuk kepentingan diri sendiri, tegas Salahuddin. Malang bagi rakyat Malaysia, itulah yang sedang dilakukan oleh Muhyiddin bagi meneruskan kuasanya. Kabinet saiz XXXL Muhyiddin yang menelan perbelanjaan tambahan wang rakyat sebanyak 7.184 bilion itu ke mana perginya? Semasa darurat, 70 orang menteri dan 3 duta khas Perdana Menteri yang tidak ada kerja kerana COVID-19 akan terus menikmati gaji dan allowance. Bagaimana dengan rakyat yang kini bukan hanya terkesan dengan PKP tetapi juga darurat? Kita ingin bertanya kepada pemimpin PAS yang sering berteriak tentang Islam dan keadilan. Berapa juta rakyat yang boleh diberi makan menerusi RM50 baku rakyat dengan wang sebanyak 7.18 bilion?
Pemimpin Pakatan Harapan Sebulat Suara menolak rasional serta segala alasan Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk membolehkan darurat diisytiharkan di negara ini. Pakatan Harapan berpendapat tindakan ini hanya untuk memberikan kuasa mutlak kepada Muhyiddin sedangkan ia tidak perlu. Menurut mereka, undang-undang sedia ada termasuk pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang telah diumum sebelum ini adalah mencukupi untuk mengumpul segala sumber dan kekuatan bagi mengatasi wabak COVID-19. Malah kami melihat tindakan menggantung Parlimen dan Dewan-Dewan Undangan Negeri pada ketika pihak eksekutif dan kehakiman masih boleh berfungsi seperti sedia kala menjejaskan proses semak imbang, merencat demokrasi negara dan menafikan suara rakyat, kata pemimpin kanan Pakatan Harapan selepas mesyuarat Majlis Presiden Pakatan Harapan kemarin. Kenyataan tersebut dikeluarkan oleh Presiden Keadilan Datuk Seri Anwar Ibrahim, Presiden Amanah Muhammad Sabu dan Setiausaha Agung DAP Lim Guan Eng. Kuasa darurat ini bermakna memberi kuasa mutlak kepada Perdana Menteri untuk melakukan hampir apa sahaja sewenang-wenangnya, ujar mereka. Pakatan Harapan melihat tindakan Muhyiddin mengusulkan darurat ketika beliau kehilangan sokongan majoriti anggota Parlimen termasuk Tan Sri Razali Hamzah, Datuk Ahmad Jazlan Yaakob dan Datuk Seri Muhammad Nazri Aziz tidak boleh diterima sama sekali. Jangan berselindung di sebalik COVID-19 dan membebankan rakyat dengan pengisytiharan darurat demi menyelamatkan diri sendiri, kata kenyataan itu. Kenyataan ini disokong oleh pakar perlembagaan Dr. Abdullah Aziz Bari yang menegaskan bahawa kerajaan pimpinan Muhyiddin sekarang gagal membuktikan keabsahannya untuk membuat undang-undang yang tidak perlu dibentangkan di Parlimen. Beliau menyuarakan kebimbangannya bahawa proklamasi darurat sehingga Ogos ini akan memberikan kuasa mutlak tanpa batasan kepada Kerajaan Perikatan Nasional yang hanya memiliki sokongan 109 ahli parlimen sahaja. Menjelaskannya, beliau berkata sewaktu darurat tiada unsur semak dan imbang apabila kerajaan boleh melakukan apa sahaja dengan sewenang-wenangnya. Tambahan pula, proklamasi darurat itu tidak boleh dicabar di mahkamah. Apa yang menjadi masalah kepada darurat ialah kerajaan boleh langgar sekatan-sekatan yang ada di dalam perlembagaan. Itu sebenarnya yang kita risau darurat ini, bukan soal kuasa tentera, soal ketenteraman awam, bukan itu, katanya menerusi sesi Facebook Live di akaun rasmi beliau malam kemarin. Menurut Ahli Dewan Undangan Negeri Tebing Tinggi Perak itu, kuasa Perdana Menteri menjadi kuasa terlalu luas dan mutlak dan tiada batasan. Kita tak boleh nak menyekat sesuatu. Perkara-perkara ini boleh dilakukan secara dekri sahaja oleh kerajaan yang memerintah, ujarnya. Dr. Abdul Aziz turut menyerahkan penyelesaian isu darurat ini kepada bidang kuasa Yang di-Pertuan Agong untuk menarik balik pengisytiharan berkenaan. Kita doa supaya Yang di-Pertuan Agong tarik balik pengisytiharan darurat baru boleh balik kepada keadaan asal. Kalau tidak, kuasa itu meluas sehingga boleh menggantung Perlembagaan Persekutuan, katanya. Perkara yang bermain di fikiran rakyat marhain ialah mengapa rakyat yang dikenakan darurat sedangkan yang gagal menangani pandemik COVID-19 ialah kerajaan yang khianat mandat rakyat 11 bulan yang lalu. Umpama peribahasa Melayu, lain sakit, lain diubat, lain luka, lain dibebat. Inilah yang berlaku kepada Malaysia apabila agama ditunggang, bangsa dipermainkan, maruah dilacurkan dan istana dipergunakan. Dalam surah Al-Maidah ayat 90, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum arak, berjudi, menyembah berhala dan merenung nasib itu perbuatan keji dan kotor dari amalan syaitan. Oleh itu hendaklah kamu menjauhinya supaya kamu berjaya. Umat Islam tentu mengetahui peringatan Allah ini. Para pemimpin PAS, parti yang mendakwa memperjuang Islam juga, sudah pasti jauh lebih tahu. Sebelum menjadi kerajaan pusat, PAS sentiasa mengkritik kerajaan yang memerintah, terutama ketika kerajaan Pakatan Harapan yang turut dianggotai pemimpin amanah dalam hal larangan arak dan judi, serta mahu memerangi dan membanterasnya habis-habisan jika berkuasa nanti. Tetapi sayang, 1000 kali sayang, setelah menjadi kerajaan, bilangan cabutan nombor ramalan yang telah dikurangkan oleh kerajaan Pakatan Harapan sebelum ini kepada 8 kali setahun telah dinaikkan jumlahnya kepada 22 kali setahun. Nampaknya PAS sangat berjaya menunaikan amanah yang diberikan oleh rakyat, terutamanya oleh para pengikutnya yang setia dan taat atau lebih dikenali sebagai walaun. Awal tahun ini, Miss PAS Malaysia 2020 MPWM 2020 diadakan dengan penuh gilang gemilang bersama keredaan dan restu yang diberikan PAS yang sebelum ini kononnya melalak bagai separuh mati.
Hasil mesyuarat yang dihadiri Wakil PAS, Pengarah Eksekutif Nasional MPWM 2020, Zinin AS Brishi berkata, pemuda PAS mencadangkan penukaran nama atas alasan terdapat fatwa mengharamkan orang Islam menyertai acara Ratu Cantik. Katanya, cadangan itu dikemukakan atas alasan MPWM 2020 turut mengetengahkan 10 finalis beragama Islam. Setelah menjadi kerajaan, semuanya sudah bertukar halal kepada PAS hanya dengan menukar nama dan kononnya sebagai jalan dakwah. Wow, semudah itu PAS mempermainkan hukum dan mendalami ilmu usul fiqh dalam erti kata berdakwah. Bayangkan kalau ianya berlaku di zaman PH, rasanya runtuh langit dijekah para walaun dan ulama PAS. Itu sudah pasti. Paling menarik untuk dikongsikan, PAS menegaskan parti itu tidak pernah berhenti memperjuangkan pelaksanaan Rang Undang-Undang Mahkamah Syariah Bidang Kuasa Jenayah Pindaan 2016 atau RUU 355 seperti didakwa oleh sesetengah pihak. Naib Presiden PAS, Datuk Muhammad Amarni Abdullah berkata, cuma buat masa ini parti itu memutuskan untuk memberikan keutamaan kepada usaha membendung coronavirus COVID-19 dan pemulihan ekonomi kesan wabak itu. Kukuh betul alasan yang diberikan oleh pemimpin PAS bila dipersoalkan tentang RUU 355 yang pernah dilaungkan dan dilalakkan sebelum ini. Kami tidak rasa kalian menangguhkan RUU 355 demi untuk fokus kepada kawalan penularan COVID-19. Sedangkan Menteri Kesihatan dan timbalannya pun hilang entah ke mana. Menteri PAS sendiri yang melanggar SOP dikala rakyat dikerah untuk mematuhinya. Kisah At-Takiri rasanya tidak pernah dilupakan rakyat. Apa yang rakyat nampak, RUU 355 hanya batu loncatan PAS untuk mendapatkan kuasa. Batu itu dibiarkan ketenggelam dulu tengah lautan setelah berkuasa. Jawatan dan kemewahan juga yang dicari PAS walaupun mengkhianati amanah yang diberikan rakyat. Maaf tersilap, pembetulan rakyat tidak pernah memberi amanah kepada PAS untuk mentadbir negara. Amanah itu dirompak di siang hari bersama gerombolan Muhyiddin dan Azmin Ali. Itu fakta dan itu sejarah. Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah bertitah, kehebatan Islam hendaklah diserlahkan melalui budaya kerja, aktiviti sosial, kegiatan ekonomi dan etika berpolitik. Baginda bertitah, ia boleh dilakukan dengan tidak memberikan amanah kepada mereka yang lemah moral dan terpalit dengan rasuah, salah guna kuasa dan tidak amanah. Masyarakat Islam hendaklah dengan segala daya dan kekuatan menolak sama sekali perlakuan yang boleh mencemarkan nama baik ummah serta kesucian Islam dengan tidak memberikan amanah atau menyerahkan tanggungjawab kepada kalangan yang berimej mungkar dan munafik, kalangan yang lemah moral dan rendah akhlaknya, kalangan yang terpalit dengan rasuah dan salah guna kuasa, serta kalangan yang tidak amanah dan tidak ikhlas, titah baginda lagi. Umat Islam terutamanya ahli dan penyokong PAS mula merasa pelik dan hairan. PAS berubah 360 darjah setelah menjadi kerajaan. Tiada penambahbaikan atau perubahan positif terhadap perkara-perkara yang dikritiknya sebelum ini. Belum lagi disebut tentang kenaikan allowance para esko dan DUN di Kelantan. Belum lagi disebut tentang pembelian 11 buah kereta Mercedes yang bernilai RM700,000 setiap satu di saat rakyat minum air berkarat. Belum lagi disebut tentang amanah rakyat yang dikhianati. Rakyat dipaksa tadah air hujan untuk dijadikan air kegunaan harian. Pemimpin Islam jenis apa ini? Hanya tahu berkata-kata, melalak dan melaungkan kehendak tetapi amanah yang diberikan kepada mereka dikhianati semahu-mahunya demi kuasa. Duta khas Perdana Menteri ke Timur Tengah Hadi Awang pula, amanah apa yang ditunaikan sepanjang menjadi duta tersebut? Jawapan ada pada diri anda, wahai rakyat yang bijaksana lagi berhikmah dalam berfikir. Wahai pemimpin PAS, ingat rakyat memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portal jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Azlin Arif, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.